Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pada pertemuan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berbicara dan berbincang berkaitan dengan salah faham tentang hibah. Maka pada malam ini kita sambung lagi, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu berkaitan dengan isu-isu yang berbangkit dalam hibah. Baik. Timbul persoalan. Bolehkah saya hendak buat sendiri dokumen hibah? Saya salin dari mana-mana internet, dari Facebook, atau dari mana-mana dokumen yang saya jumpa. Maka persoalan ini, tuan-tuan dan puan-puan, banyak berlega dan ditanya kepada kita. Maka hakikat hibah yang sebenar, tuan-tuan dan puan-puan, adakah ia wajib kepada dokumentasi? Jawabnya tidak. Asalkan ia itu memenuhi segala rukun dan syarat sah hibah itu. Apa dia? Pemberi, penerima, harta yang dihibahkan, kemudian ijab dan qabul. Ataupun ada tambahan lagi, qabat, diberikan pada penyerahan itu. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita ini di zaman tahun 2023, berapa hari lagi kita nak masuk 2024? Maka keperluan kepada dokumen pada saya adalah menjadi suatu kemestian. Kenapa? Sebab di zaman hari ini terlalu banyak orang menidakkan, menafikan, mempertikaikan apa benda transaksi yang dibuat oleh si mati waktu dia hidup dulu. Yang tengah hidup ni pun berlakunya perbalahan, apatah lagi bila mana mati. Siapa yang mati? Empunya tanah tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita nak buat suatu hibah, seeloknya dapatkanlah nasihat daripada konsultan yang benar-benar mahir tentang hibah. Kalau tuan-tuan yang berada di Negeri Sembilan ni, tak susah pun. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS tu. Dia ada unit dia yang menguruskan. Sama juga di Selangor, dia ada MAIS. Jadi majlis agama ni dia ada produk dia. Dan dia punya fee dia pun amatlah rendah berbanding dengan orang lain. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pemahaman tentang cabaran kepada kemungkinan dokumen hibah itu dipertikaikan, terlalu tinggi risiko dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya kata begitu? Sekalipun tuan-tuan dan puan-puan buat dokumen hibah, saya hibahkan harta saya pada orang ini. Ini dokumen perjanjian saya. Ada tanda tangan, ada saksi, ada cop jari dan sebagainya. Maka dokumen itu kalau tuan-tuan pergi ke pejabat tanah sekalipun, dia akan suruh kepada kita
pergi kepada satu agensi yang mana agensi ini yang akan menentukan hibah wasiat itu sah ataupun tidak. Mana tuan-tuan dan puan? Mahkamah Syariah. Dia tidak boleh dengan dokumen itu sahaja. Setelah mana pergi ke mahkamah, mahkamah endorse, mahkamah membuat keputusan bahawa hibah itu sah, maka barulah kita bawa perintah itu pergi ke pejabat tanah. Perintah daripada mana? Daripada mahkamah. Bukan lagi dokumen itu. Tapi tuan-tuan kena ingatlah. Nak buat permohonan pengesahan hibah di mahkamah syariah, bukan tuan-tuan pergi seorang. Tuan-tuan akan jadi pihak pemohon, maka responden adalah siapa? Kesemua ahli waris si mati tersebut. Contoh, saya hibah harta saya kepada tuan imam saya. Tuan imam ni. Contoh. Maka tuan imam ni dia pergi mahkamah syariah, dia akan jadi pemohon. Maka responden siapa dia? Saya tak ada dah ni. Isteri saya, anak saya 4 orang, mak saya, ayah saya. Nah, 7 orang tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang 7. Buatnya berlaku kematian berlapis. Sebagai contoh, isteri saya meninggal. Nah, masuk pula mak ayah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Lagi ramai. Maka jawabnya adalah bukan semudah ABC, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh Baik. Ada orang bagi. Mahal coklat ni. Yang kedua, maka bila mana kita menyebut perkataan hibah ni, hibah yang kita sebut itu pemahaman kita di tahap yang mana? Sebab ada orang dia menyebut hibah tapi pemahamannya adalah wasiat. Ada orang menyebut hibah tapi pemahamannya adalah sedekah. Sedangkan hibah, wasiat, sedekah ni benda yang berbeza. Jadi hibah ini tuan-tuan, kita kena tengok dari segi istilahan syar'an itu apa kata dia, iaitulah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang terhadap harta dia. Milik dia ni, seseorang itu adalah merujuk kepada pemilik harta itu kepada seorang yang lain pada masa hidupnya bila aiwadin, tanpa balasan. Itu makna yang sebenar tentang hibah. Seseorang itu dia beri milik dia kepada seseorang yang lain dalam masa hidup dia. Siapa hidup? Pemberi dan penerima. Dia bagi, dia serah tanpa balasan. Bukan aku beri betik pada engkau kena balas durian. Tak, ini bukan hibah. Hibah, kita beri yang milik kita beri pada orang itu dalam waktu hidup. Kedua-duanya hidup dan tanpa balasan daripada pihak yang lagi satu. Tak kira lah dengan bayaran ke, dengan imbal balik ke, dengan sistem barter ke, tak. Dia tanpa balasan. Okey, faham tu dulu. Maka hibah ini tuan-tuan dan puan-puan dia berbeza dengan pinjam. Walaupun kedua-duanya memberikan hak pemilikan kepada seseorang tanpa balasan, kerana pemberian hak milik dalam hibah hanya berlaku ke atas zat benda tu. Ain itu. Manakala pemberian hak milik dalam pinjam pula berlaku ke atas manfaatnya sahaja. Aku bagi pinjam kereta aku. Kita dapat apa? Kita dapat manfaat guna kereta tu. Betul tak betul? Aku hibahkan kereta aku, semua sekali ambil. Dengan kereta-kereta sekali jadi milik dia. Pinjam lain, hanya mendapat manfaat.
pinjam 50, okey dapat manfaat 50. Nanti bayar balik, nanti serah balik. Dia dapat manfaat itu. Beza. Dan begitu jugalah tuan-tuan dan puan-puan, pemilikan dalam hibah adalah berbeza dengan pemilikan dalam wasiat. Kerana apa? Kerana hak milik dalam wasiat berkuat kuasa selepas orang yang mewasiat itu meninggal dunia. Wasiat lain pula. Pemberi itu dia beri waktu hidup. Penerima tu dapat lagi tak? Relax dulu, dia dapat lagi. Bila dia dapat? Tunggu pemberi wasiat itu mati. Kalau pemberi wasiat tu mati 30 tahun lagi Ustaz, lepas 30 tahun nanti baru dia dapat. Oh lama tunggu Ustaz. Memang begitu. Wasiat adalah dibuat waktu hidup, tapi penyerahan transaksi itu lepas daripada mati. Siapa mati? Pemberi itu yang mati. Kalau penerima mati dulu, maka batal wasiat tersebut. Dia mesti pemberi itu mati dulu. Boleh Dan begitu juga halnya hibah berbeza dengan wakaf. Yang mana wakaf ialah penyerahan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala yang boleh dinikmati faedah atau manfaatnya bertujuan mendekatkan diri dia ni yang tukang wakaf tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada khairat umum ataupun khusus. Oh, saya kalau sebut bab wakaf ni, saya sensitif sikit. Minum air sekejap, sebab sensitif ni. Tuan-tuan tahu sensitif kenapa? Setakat yang saya dapat soalan, ni bukan saya dengar cerita orang, yang cerita orang melambak lagi, yang datang pada saya. Berapa ramai orang yang buat wakaf tapi tak sampai ke penamatnya, last kali wakaf tadi entah ke mana. Dan yang pewakaf tadi pun matlamat dia nak dengan Allah Ta'ala tadi pun berkecai, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, kisah benar yang berlaku. Tak jauh pun orang sini juga, tapi bukan Bandar Estate, sebelah. Saya pernah ceramah kuliah subuh di satu tempat masjid. Di situ habis kuliah subuh dia ada buat sarapan lah untuk penceramah dan jemaah. Setiap kali saya makan, sebulan sekali saya ceramah situ, akan ada atuk seorang, dia paling tua sekali, bertongkat, akan duduk di meja makan sekali. Maka dia sebut, saya tak pedak Ustaz, sebabnya saya dah wakafkan tanah saya pada masjid ni. Oh, saya kata atuk, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha dan memberi ganjaran yang besar pada atuk. Sebab dia orang situ, jadi tanah banyak, anak-anak dia bagi dah. Cuma ada satu ni dia memang, memang dia beri pada masjid. Hampir setiap kali saya pergi, dia ulang benda sama. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita berhadapan dengan orang tua, dia ulang benda sama tu benda standard. Tuan-tuan kalau ada mak ayah tua, tuan-tuan cuba perasan, dia ulang benda sama banyak kali tak? Ya. Pasal tak orang tua, kalau dia bercakap, dia tak ada filter. Dulu waktu muda, dia cover-cover, lalu dia lepas begitu. Kemudian orang tua kadang-kadang dia cepat mengajuk, kadang dia cepat marah. Itu standard. Ni ujian tuan-tuan dan perempuan. Lepas tu kadang-kadang orang yang baru berkahwin, asal sebut mak mertua, pak mertua bergaduh. Ni masalah orang muda. Jangan duk buat begitu, dia orang tua. Kena menghormati dia. Sekalipun tak kena dengan apa dia kata, ada caranya. Kan? Kita duk benci pada dia. Bimbang-bimbang bila kita tua nanti, anak dengan menantu kita pula benci pada kita lebih teruk pada kita buat tadi. Baik. Maka bila mana berlalu setahun, 2 tahun saya ceramah situ, atuk ni sudah tidak makan dengan saya. Maka saya tanya jemaah mana pergi.
Dia kata, atuk ni ustaz nyanyuk dah. Nyanyuk ke mana? Oh, tak ingat apa dah ustaz. Basuh berak pun orang kena basuh pakai pampers. Saya kata, Allahu Akbar, ujian pada dia. Tapi ujian-ujian pun sebelum pada dia nyanyuk tadi ni, harta dia banyak, dia ada juga wakaf pada masjid. Maka salah seorang jemaah kata apa? Wakaf apa ustaz? Tak ada dah wakaf tu. Ha? Dia kata tak ada macam mana? Yelah, kami dah tahu dia nyanyuk tadi ni, dia dah sakit. Kami pergilah ke rumah dia nak settlekanlah urusan tadi. Baru sampaikan hasrat, terpaksa bersilat pula dengan anak-anak dia. Kenapa? Sebab anak-anak dia kata, bila masa pula ayah kami wakaf pada pihak masjid. Habis tu, balik begitu ustaz. Tuan-tuan, pemilik ni hidup ke dah mati? Hidup lagi. Kalau mati aku rasa, dia kahak begitu dia. Set-set masjid yang datang di rumah ni. Yang saya paling terkilan adalah silap saya juga. Saya tak tanya pihak masjid dulu yang bila mana atuk ni kata begini, dah buat ke belum? Saya ingatkan dah settle. Tak tahu atuk tu macam mana sekarang. Barangkali dah meninggal dunia lama, saya tak update. Ini satu cerita. Maka tuan-tuan haji, perempuan hajah, terutama je orang masjid, tak kira lah AJK tak AJK ke, bila mana ada jemaah dia sebut dia nak wakaf, tolong settlekan sampai ke hujungnya. Jemaah sini pernah telefon saya. Dia kata macam mana cara nak wakaf? Saya kata, Tuan Haji, letak dulu telefon, lepas 5 minit, kawan saya call. Saya terus call sahabat saya, pegawai di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains, maka kawan saya call dia, selesai, tuan-tuan dan puan-puan. Kali ni, dah selesailah urusan apa dia nak buat. Sebab soal wakaf ini adalah soal hidup dan mati dia. Soal wakaf ini adalah harta dia, yang mana dia nak menjadikan harta dia ini memberi manfaat bila mana dia mati kelak. Kalau kita yang tolong, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi juga kepada kita saham tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, nanti kalau ada masa cuba search, cuba tengok. Ada ke tidak masjid terpaksa diroboh, mahat tahfiz terpaksa diroboh, dek kerana si mati ni dulu dia wakaf, tapi dia tak buat komplit wakaf tersebut. Maka anak ataupun waris tadi mempertikaikan, turun naik mahkamah, bila mana tak ada dokumentasi, tak ada pembuktian, hanya cakap mulut saja, maka banyak angle yang boleh nafikan. Last sekali terpaksa roboh mahat tahfiz tu. Jadi hati-hati. Bila mana orang sebut saja tentang wakaf, maka kena ambil berat. Dan orang yang nak buat wakaf tu pun kena tahu, aku nak buat wakaf ni penamatnya di mana? Penamatnya adalah hartanah tadi ditukar nama kepada Majlis Agama Islam. Selesai. Kemudian deal lah dengan Majlis Agama Islam macam mana? Sebab saya pernah tanya sahabat saya, dia kata kami akan ikut apa yang pemberi yang pewakaf itu nak. Ada setengah orang dia wakafkan rumah dia sebagai contoh. Maka dia kata apa? Selagi mana saya hidup, maka benarkan saya duduk di rumah ni. Boleh? Tak ada masalah. Kemudian kalau saya mati, kemudian isteri saya hidup, isteri saya pun boleh tinggal sini. Boleh? Tak ada masalah. Lepas kedua-dua dia mati, barulah mereka akan ambil balik. Tak ada masalah tuan-tuan. Jadi kena ambil berat lah. Kena ambil tindakan yang segera. Sama juga ada seorang jemaah ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahu kekayaannya berapa banyak. Tuan-tuan pernah pergi Port Dickson? Saya tak tahu itu hotel ke homestay yang dekat roundabout Marina tu. Tahu Marina yang kat roundabout tu kan? Jadi dia ni ada 3 unit kat situ. Dia tinggal di mana? Tinggal di Selangor. Jadi dia wakafkan 3 unit itu kepada masjid. Kalau dia wakaf 3 unit, tuan-tuan, agak-agak harta dia ada berapa? Takkan tinggal 50,000. Jadi persoalannya adalah, setiap kali orang sewa, orang masuk, dapat income, maka masuk pada masjid. Cuma dia kata, Ustaz, sekarang ini,
3 unit itu masih lagi nama saya. Saya dah serah pada masjid. Masjid tak buat apa. Saya kata apa masalahnya? Pihak masjid kata sebab di Selangor. Jadi kita tak boleh ambil yang luar daripada Selangor. Saya kata mudah saja. Kalau begitu keadaannya, masjid kena ambil tindakan jual harta tadi. Kemudian dapat duit, belilah benda lain. Sebab dia dah beri pada kita dah. Aduh, yang tu pun tak boleh nak fikir. Macam mana boleh tahu? Yang pewakaf tadi minta saya cerita dalam ceramah di tempat dia tadi. Pula dah aku pula jadi orang tengah. Lepas pada tu, terima kasih banyak Ustaz. Selesai dah. Dia dah buat dah semua sekali. Okey. Dia masuk dalam ceramah baru settle. Tuan-tuan dan perempuan. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dan perempuan. Hibah juga adalah berbeza dengan pemberian. Gift. Kenapa? Perkataan pemberian itu adalah lebih luas pengertiannya jika dibandingkan dengan hibah, yang mana pemberian itu lebih umum dan merangkumi semua jenis pindah milik, manakala pengertian hibah adalah sempit dan mempunyai konsep undang-undang yang khusus. Dia tak sama. Sebab dia ada ijab kabul. Pemberian ada ijab kabul. Ni adik ni bagi kat saya tak ada dia. Pemberian kan. Ada saya kata, saya terima ya adik. Tak ada. Jadi di pemberian. Jadi hibah lain dia. Dia lebih sempit. Dia punya kita kata pengertian dan cara pelaksanaannya dia lebih ketat. Baik. Kemudian hibah juga kadang-kadang dimaksudkan sebagai sedekah. Iaitulah pemberian suatu benda kepada seseorang yang memerlukan bantuan dengan harapan untuk mendapatkan pahala di akhirat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang-kadang tuan-tuan, bila mana kita nak bersedekah, kadang-kadang ada perasaan syok kan. Hari itu ada berlaku syak wasangka pada saya. Seorang perempuan, dia nak tukar duit 50. Singgit, RM5 bagailah. Dekat Pasar Raya KK rasanya. Jadi saya nak bayar, dia mari nak tukar. Jadi cashier kata tak ada. Saya pun, tak apalah aku ambil lah. Sebab duit RM1 ni boleh beri pada anak ni, anak nak guna setiap hari kan. Dia bagi 50, dia bagi kat saya. Sampai kira-kira cukup. Dia pun keluar, kita pakai kopiah gini kan. Dia keluar daripada KK tadi dalam keadaan muka macam, yalah kita kenal kan muka orang macam, lain macam sikit kan. Dia pun pergi kat suami dia naik motor. Dan suami dia tadi pegang tongkat orang buta tadi, tak sempat nak lipat tuan-tuan. Saya kata siapa pula yang buta ni, takkan orang buta boleh bawa ke motor. Oh, saya kata dahsyat Itu syak saya lah nak tuduh. Tak, cuma saya syak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan risau. Kalipun tuan-tuan tengah makan, datang orang buta dengan seorang perempuan kan, selalunya begitu kan. Dia tak tahu dia buta ataupun tidak. Ataupun saja buat mata, tuan-tuan beri walaupun RM1, RM2, pahala tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi soal dia menipu, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kita jadi miskin sebab kita bagi RM1 tadi tuan-tuan? Tak kan? Jadi tuan-tuan, dia berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia dilakukan secara langsung daripada pemberi kepada penerima sedekah tadi secara sukarela tanpa mengharapkan balasan. Beza antara hibah dan sedekah. Kemudian, sedekah ini tidak memerlukan kepada lafaz ijab dan qabul, meskipun digalakkan dan tidak boleh diletakkan sebagai syarat dan tidak boleh ditarik balik. Makna kata hibah boleh ditarik balik lah Ustaz. Ya, hibah boleh ditarik balik. Yang
Yang boleh tarik balik siapa? Bukan semua orang ya. Hibah seorang ayah kepada anak, hibah seorang ibu kepada anak. Anak mana? Anak kandung, bukan anak angkat. Hibah seorang atuk pada cucu, hibah seorang nenek pada cucu. Individu-individu ini, bila dia beri hibah, dia boleh tarik balik pada bila-bila masa. Kalau suami hibah pada isteri, no way man. Dia tak ada tarik balik. Jadi, yang boleh tarik balik tu pun kena tengok juga. Harta hibah tu mestilah tidak lagi berpindah kepada insan ataupun individu yang ketiga. Contoh, ayah saya hibah pada saya. Tukar nama siap dah. Saya dapat tu tak sampai seminggu. Saya pergi jual pada orang lain. Settle nama dia. Kemudian saya buat perangai. Ayah saya kata tak boleh jadi ihsan ni. Aku tarik balik hibah yang aku beri pada kau itu. Bye-bye. Sebab dah berpindah bilik kepada insan yang ketiga tadi. Jadi, yang boleh ditarik balik adalah 4 individu itu. Kemudian, mestilah harta itu masih lagi di tangan ataupun milik penerima hibah itu, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita ada soalan. Mana tu Haji? Dia bagi iPad tadi. Off. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan. 20 tahun dulu. Ni cerita 20 tahun dulu ni, umur saya baru 17 tahun, SPM. Ibu saya kata kepada bank. Ibu saya kata kepada bank yang dia jual rumah dia kepada saya untuk dapatkan duit untuk selesaikan hutang bank dia dan keluar dari statusnya muflis. Bank dah lulus loan rumah atas nama saya dan beri duit kepada ibu. Maknanya kata loan anak dia, kan? Dah ditukar milik pada anak dia dan ibu dia dapat duit lah. Duit daripada apa? Loan anak dia. Baik. Sepanjang tempoh pinjaman bank, saya yang membayar loan bank, sampai selesai loan bank. Okey. Sekarang, ibu nak serah rumah ibu itu kepada kakak dan bagi tahu adik-beradik yang ibu kata dia tak jual rumah pada saya. Pening ibu dia ni. Sebelum saya pening soalan seterusnya, saya minum air tu. Pening ini ni. Tengok main. Tuan-puan, saya kalau baca soalan, kadang-kadang saya terpaksa tutup yang atas, tutup yang bawah dulu. Begitu. Okey, minum air dulu. Saya dah bagi tahu kakak, tapi dia percaya cakap ibu. Yalah, siapa tak percaya cakap ibu? Betul tak betul? Walaupun geran tanah nama saya. Sekarang saya berdiam saja, tak nak derhaka pada ibu. Juga perbalahan keluarga. Adakah patut saya berdiam atau tegakkan kebenaran? Mohon pencerahan. Baik. Tuan-tuan faham soalan ni? Faham Antara ibu dan dia, siapa salah? Jawapan saya adalah ibu dia salah. Antara ibu dengan dia, dengan kakak dia, siapa salah? Ibu dan kakak dia salah. Dia salah di mana? Dia salah kepada yang dia kata dia derhaka pada ibu. Apa benda pula derhaka pada ibu kalau kita menegakkan yang benar ni? Betul tak betul? Betul tak? Jadi jawabnya, adakah dia perlu berdiam diri? Jawabnya tidaklah. Dia mesti menegakkan kebenaran. Cuma cara nak cakap tu ambil masa sikit lah. Paling terbaik bawa ibu tu datang dengar kuliah saya. Kan? Saya pun buat-buat ada soalan.
Saya pusing lah kat mana-mana kan. Harap dia ibu dia tak tidur lah waktu saya ceramah ni kan. Ini satu lagi masalah. Walaupun berkaitan dengan ibu dan anak, kita ni muflis. Maka nak menghilangkan muflis kita, maka kena kurangkan komitmen. Betul? Maka kita jual rumah kita. Kebetulan pula anak kita yang beli. Dia beza. Anak kita yang beli, tapi kita yang bayar bulan. Iaitulah kita pinjam nama anak. Betul tak betul? Beza tu. Yang ini adalah loan anak, nama anak, anak yang bayar daripada A to Z. Kalau ibu kata nak beri pada ibu nak beri kepada kakak dan adik-beradik yang lain, ini bukan hak ibu. Hak ibu dulu. Dah tak ada dah hak ibu ni. Tu cerita dia. Menjawablah kot soalan ni. Soalan ni dalam Facebook ke mana? Okay. Jadi kalau tak faham, ni selalunya yang tanya ni laki ke perempuan? Tu Haji kalau tanya begini. Gaya macam perempuan tak? Okay. Kalau tak faham juga, kita buat perjumpaan lah, kan? Tapi jangan perjumpaan di masjid ni, tak seronok. Di restoran Tom Yum, saya yang order makanan. Baru sedap sikit. Okay, habis, selesai soalan ini. Soalan kedua. Soalan kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jumpa. Saya ni, saya rasa lah, saya kena buat satu folder soalan-soalan yang diterima. Jadi biar saya kumpulkan, saya rasa lebih daripada 100 saya rasa. Cumanya, kadang-kadang soalan tu syok. Saya cerita hari ni kan, sampai satu tahap saya dah lupa dah soalan tu. Padahal benda tu yang patut dikhabarkan, disebarkan. Saya kata saya kena buat ni lah, kena buat kumpulan, kena buat pengumpulan soalan-soalan daripada jemaah kan. Tapi tak ada masa. Takkan nak ada PA pula tuan-tuan dan puan. Kita bukan selebriti, betul tak betul? Okey, baik. Soalan kedua. Okey. Assalamualaikum. Nak tanya berhubung faraid atau hibah. Dia tak faham faraid atau hibah. Kawan saya. Selalunya soalan kawan saya ni selalunya saya. Cuma dia kata kawan saya. Selalunya lah. Tak kisah. Kawan saya ada gadaikan gelang emas ibunya. Kawan saya gadaikan gelang emas ibunya. Okey. Masalahnya, gelang itu belum ditebus untuk dipulangkan kepada ibunya. Baik. Ditakdirkan ibunya meninggal. Gelang itu jadi harta pusaka ke? Atau milik kawan saya bila beliau tebus gelang tersebut? Kawan saya perempuan. Ada 4 beradik lagi, 3 lelaki, 1 perempuan. Makna kata totalnya 5 lah. 3 lelaki, 2 perempuan. Baik. Menarik soalan ni. Maka soalan ini dia akan ada jawapan yang lebih daripada 1. Jawapan nombor 1. Kalau kawan dia yang pergi gadaikan gelang tadi, kemudian dapat duit, duit tadi pergi kepada mak dia. Mak dia pakai. Mak dia pakai. Kemudian ditakdirkan Allah Ta'ala, mak dia mati. Maka perlu tebus ataupun tidak? Terpulang. Nak tebus pun boleh, tak nak tebus pun tak apa. Kenapa? Sebab kawan dia tolong gadai. Duit tadi beri pada mak, betul tak betul? Jadi terpulang. Kalau nak tebus, ambil harta mak, pergi tebus balik, kemudian barang kemas tadi, gelang tadi, kena bahagi faraid.
Jadi isu jawapan yang pertama, kawan dia tadi sekadar tolong pergi tebus. Baik. Jawapan kedua. Kalaulah gelang itu milik mak dia, kemudian dia nak guna duit. Mak tak ada duit, cuma mak kata ambil gelang ni kau pergi gadai. Dia pun pergi gadai, dia dapat duit. Ni lain. Jawapan kedua. Bila mana dia dapat duit, ditakdirkan Allah Ta'ala mak dia mati. Maka dia tadi ni siapa, walaupun dia anak, dia berhutang dengan mak dia. Boleh faham? Hutang apa? Hutang gelang tu tadi. Baik. Maka apa dia perlu buat? Dia perlu tebus balik gelang tersebut. Kemudian dapat gelang tersebut, dia bahagi mengikut faraid. Boleh? Jawapan ketiga. Jawapan yang ketiga, situasi ketiga pula, sama macam yang kedua, dia yang pergi gadai, kemudian dia ambil duit gadaian tadi, mak dia mati. Dia pula tak ada duit nak pergi tebus. Ni yang ketiga pula situasinya. Bila mana dia tak ada duit nak pergi tebus, dia kena tengok gelang barang kemas tu tadi berapa nilaiannya. Contoh, barang kemas tu 5,000. Baik. Dia tak ada duit ni. Maka dia kena tengok kesemua harta yang ditinggalkan oleh mak dia termasuk dengan gelang tadi, berapa bahagian dia. Tengok-tengok bahagian dia semua sekali 6,000. Dia tak ada duit nak pergi ambil tadi ni. Maka dia boleh ambil harta pusaka faraid berapa? 1,000 je lah. Sebab apa? 5,000 tadi yang dia tak boleh ambil tadi ni. Faham? Jadi ada 3 wajah jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Faham? Tengok Dia kata gelang itu jadi harta pusaka atau milik kawan saya bila beliau tebus gelang tersebut. Oh, sedap begitu. Tak? Mana kata bila dia tebus, jadi milik dia. Habis tu dia pinjam mak dia gelang tadi, dia tak fikir. Ini pun macam-macam tuan-tuan kan. Jadi jangan buat pening begitulah. Kena tengok. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya apa-apa pun bila nak menjawab tuan-tuan dan puan-puan, saya akan lebih berhati-hati dalam menerima soalan. Soalan itu saya akan tengok bermacam-macam wajah. Kadang-kadang yang bertanya dia tak terfikir pun. Kadang-kadang yang bertanya dia pun tak tahu, dia tak pasti. Jadi kita pula kena tanya dia soalan dan kena buat andaian begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab yang bertanya ni pun minta maaf cakap. Macam soalan ni kan. Ni. Yang saya baca yang di awal tadi. Dia dah bercampur gaul. Soal derhaka pun dia masuk kat situ. Soal apa lagi? Soal tak nak berbalah. Soal dia anak yang ni mak. Kemudian dia nak menghadapi pula dengan mak yang begitu. Yang mana mak pun tak faham. Dia faham sikit. Kemudian dia pula nak pergi cerita dengan mak. Mak pula ada backup lain. Rupa-rupanya adik-beradik lain pemahaman sama macam mak. Pening kepala tuan-tuan dan puan-puan. Pening. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita ini dimurnikan dengan bertambah-tambah ilmu tuan-tuan, memang baik kehidupan kita. Baik tuan-tuan. Duduk bercakap, kita pun ada sandaran. Bercakap, menjawab, kita pun ada benda yang kita, ni bukan bidang aku. Aku kena cari dulu kot jawapan. Macam tuan-tuan dan puan-puan lah. Kadang-kadang tuan-puan tengok saya menjawab soalan orang. Ada juga yang tanya soalan saya tak jawab. Kan sekejap lagi saya jawabkan, takut tak boleh jawab. Saya tunggu dulu untuk yang next supaya saya dapat jawapan dulu baru saya jawab. Sebab ini disiplin ilmu tuan-tuan dan puan. Sebab apa yang dikatakan oleh orang yang duk berceramah di sini,
Yang mendengar ni, kalau dia dengar, kemudian dia pegang betul-betul, yang bercakap ni pula kadang-kadang dia terlepas pandang. Goyang ni. Nak pula hari ni, ada benda ni. Macam baru ni saya tengok satu video. Dia nak cerita, cantik lah video tu, dia buat kursus mandi jenazah. Kemudian, ada persoalan, orang tanya, isteri si mati boleh tak ziarah apa ni, sama-sama follow pergi pengkebumian suami dia tadi ni. Cantiklah dia ulas itu. Dia ulas punya ulas. Dia pun cerita kerana orang perempuan ni bila suami mati dia ada iddah ataupun ihdatnya nama sebanyak 4 bulan 10 hari. Dia berbeza dengan cerai ya tuan-tuan dan puan-puan. Cerai ni dia 3 bulan. Tengok tak boleh kata begitu. Cerai 3 bulan bagi orang yang menopause. Bagi yang bukan menopause, yang kitaran haid dia cantik adalah 3 kali suci. Kalau dia sebut begitu, umum 3 bulan, maka orang pun pegang 3 bulan. Dia tak sama tuan-tuan dan perempuan. Itu pun satu hal juga. Nampak biasa kan? Tapi kalau orang, sebab saya tengok komen. Bila komen, begitu 3 bulan, iddah bila dicerai. Tengok. Patutnya kena detail lagi. 3 bulan tu untuk siapa? 3 kali suci ni untuk siapa? Kalau yang mengandung pula macam mana? Buatnya orang tu, dia hanya faham 3 bulan, kebetulan pula dia mengandung, usia kandungan baru sebulan, dia kata lepas 4 bulan habislah. Sama juga. Jadi, apa-apa pun tuan-tuan dan puan, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini luas betul. Yang datang di sini, di meja ni, dia masing-masing, dia ada perkhususan masing-masing. Yang ni bercakap bab dia. Saya pun tak bercakap bab lain. Tuan-tuan pernah dengar saya ceramah tajuk akidah, tuan-tuan dan puan. Saya rasa kalau saya ceramah tajuk akidah, lari akidah tuan-tuan dan puan ni. Saya bercakap dalam bab saya. Sebab perkhususan saya di situ. Tuan-tuan pun tengok kan, bila ada gambar saya sebelum nak ceramah tadi kan, dia masing-masing ada jawatan pun semua tu kan. Jadi dia khusus kat sini, patutlah dia kerja kat situ. Begitulah tuan-tuan dan puan. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa pada tahun hadapan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini memberikan satu pencerahan yang baik. Dan saya minta tolong sangat tuan-tuan dan puan, kalau ada soalan, boleh beri pada Tuan Haji kita, minta baca dan orang lain pun dapat manfaat. Bagus soalan yang sebegini. Kalau malu juga, tulis je. Assalamualaikum Ustaz, ni kes kawan saya. Padahal kes saya tak apa. Tulis je begitu. Saya benarkan tuan-tuan dan puan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah